Hai semua, sorry lama sudah tidak bersiaran. Ini memandangkan busy dengan kerja hakiki. So hari ini saya akan menyampaikan 3 kisah seram pendek. Okay, let's go to the story. Saya percaya ramai di antara kita yang pernah tinggal di asrama ataupun hostel pasti banyak pengalaman pahit manis, terutamanya pengalaman seram. Pengalaman seram ini telah dilalui oleh sepupu saya sendiri, iaitu Elizabeth, tapi bukan nama sebenar. Masa tu beliau berada di dalam tingkatan 2 dan menetap di asrama puteri. Pada malam tersebut dia tak dapat tidur dan dia duduk dan menung dan tak tahu apa nak buat. Dia pun baring mengiring ke kiri ke kanan, tetap dia tak dapat melelapkan matanya pada malam tersebut. Tepat pukul 10 malam, lampu asrama pun ditutup. Keadaan menjadi gelap gelita, tetapi Elizabeth tetap juga tidak dapat melelapkan matanya. Dia merasa resah, risau dan bingung. Tiba-tiba terdengar bunyi menguis-nguis bucu katil. Tetapi bukan katil Elizabeth, iaitu katil ketua bilik yang terletak di tengah-tengah bilik tersebut. Perlahan-lahan Elizabeth pun menoleh ke arah katil tersebut. Alangkah terkejutnya Elizabeth. Terlihat seorang perempuan tua tengah duduk dan membelai-belai rambut ketua bilik tersebut. Dengan hati yang sangat takut, Elizabeth pun menarik selimutnya perlahan-lahan dan menyeliputi seluruh badannya dengan perasaan yang sangat takut. Okey guys, itulah pengalaman sepupu saya. Beliau pun tidak tahu apakah itu satu halusinasi atau realiti yang dia tak dapat terima. Okey, sekian guys untuk episod 1. Okey, kita teruskan dengan kisah misteri mistik kedua. Semasa aku di tingkatan 4, ayahku berpindah kerja di sebuah daerah di negeri Sarawak. Jadi aku pun berpindah sekolah untuk memudahkan perjalanan pergi dan balik aku. Jadi memandangkan kawasan tu agak jauh, sekolah tu kira-kira jauh dari tempat kerja ayahku, dan aku pun terpaksa menetap di asrama yang disediakan. Cerita ini diceritakan sendiri oleh Siti kepada saya, tapi semua watak dalam ni bukan watak sebenar yang telah diubah untuk menjaga untuk menjaga nama masing-masing dan daerah tersebut. Menurut cerita Siti, pada setiap minggu pelajar asrama dibenarkan balik ke kampung masing-masing, tapi untuk yang nak stay hendaklah menghantar nama kepada warden yang bertugas pada minggu tersebut. Jadi Siti pun dia rasa macam malas minggu tu, jadi dia pun stay. Dia pun dah call ayah dia yang dia cakap yang dia nak stay asrama. Ayah dia pun agak keberatan, tetapi memandangkan Siti nak sangat, jadi ayah dia pun izinkanlah apa yang Siti buat, apa yang Siti nak tu. Memandangkan kebanyakan pelajar dah balik kampung, jadi asrama kelihatan sangat sunyi sepi. Hanya tinggal beberapa pelajar lain bersama Siti yang tak balik pada minggu tersebut. Di bilik nombor 2 tu ada 3 orang pelajar yang stay, iaitu Siti, Nadia dan Jenny. Dipendekkan cerita, malam pun bermula.
Seperti yang telah dipesankan oleh warden yang bertugas, semua lampu asrama hendaklah ditutup kecuali lampu beranda dan lampu toilet saja yang dihidupkan. Maka Siti, Nadia dan Jenny mengikut arahan yang telah ditetapkan. Begitu dengan penghuni-penghuni lain. Tapi sebenarnya pada minggu tersebut tak ramai yang stay. Adalah 2-3 bilik yang masih kelihatan beberapa orang yang berbual. Dan kemudian lepas pukul 10 malam, keadaan terasa sangat sunyi dan sepi. Tiba-tiba Nadia memecah kesunyian. "Babe, aku nak kencing lah. Boleh teman aku pergi toilet tak?" Siti pula menjawab, "Lah kau ni, aku kata nak teman babe. Aku betul-betul rasa takut ni tau. Jenny macam mana? Kau boleh temankan Nadia tak?" "Alah, aku pun 2x5 macam kau. Bukannya aku berani nak pergi toilet tu. Kau pun tahu toilet tu dekat hujung sana, dah lah jauh. Kau tengok orang lain semua dah tidur. Alah, macam mana ni?" Tiba-tiba lampu beranda dekat luar terpadam. Nadia, Siti dan Jenny tergamam. Dah lah dan dia nak terkencing. So, macam mana ni? Siti, aku betul-betul nak terkencing ni. Lepas tu Jenny cadangkan Nadia kencing dalam baldi. Kencing dalam baldi? Kau ingat aku ni apa? Daripada kau pergi toilet, nanti kau nampak apa benda entah apa-apa, nanti macam mana? Kan bagus lagi idea aku kau kencing je dekat baldi tu. Dengan rasa terpaksa, Nadia pun melepaskan hajat dia dekat baldi. Tiba-tiba Siti mendengar bunyi di luar beranda. Siti pun beri isyarat supaya Nadia dan Jenny diam. Mereka bertiga pun mengamati bunyi tersebut. Semakin lama semakin dekat dan mengarah ke pintu bilik nombor 2. Tiba-tiba bunyi itu terhenti. Nadia, Siti dan Jenny pun merasakan debaran yang sangat hebat. Tiba-tiba pintu bilik mereka bertiga pun diketuk. Dengan serentak mereka bertiga pun menjerit sekuat hati. Ini menyebabkan penghuni-penghuni lain pun terbangun mendengar jeritan mereka bertiga. Semenjak kejadian itu, Siti, Jenny dan Nadia pun trauma. Mereka bertiga mengambil keputusan tidak akan lagi stay di asrama. Ini adalah kisah terakhir hari ini. Kisah seram ini dialami oleh best friend aku sendiri. Ketika ini kami bakal menghadapi SPM. So, ketika itu pelajar-pelajar lain dah bercuti. Jadi semua yang tinggal cuma tingkatan 5. Dan tak ramai pun yang stay asrama. Kebanyakannya yang harian tu memang balik lah. Cuma kita orang dari jauh je lah yang stay asrama, termasuk aku dan best friend aku tu, iaitu Nancy. Aku dan Nancy ni, kami dua ni science stream. Jadi subjek untuk peperiksaan esok adalah biologi. Jadi kita orang berdua pun berjanjilah nak ulang kaji sama-sama kat bilik belajar. Termasuklah juga beberapa student lain pun turut menggunakan bilik belajar tersebut. Aku pun mula rasa mengantuk. Tapi aku pun naik ke bilik kejap, nak lelap sekejap lah. Bila aku bangun, rupa-rupanya dah pagi lah. Aku terlelap lah sampai pagi. Aku lupa nak bagi tahu Nancy ni. Aku pun cepat-cepat lah cari Nancy. Aku pun tanya kat kawan-kawan lain. Diorang cakap Nancy dekat bilik rawatan. Kenapa? Kau tak tahu cerita ke semalam? Diorang pun cerita dengan aku. Semalam bila aku dah naik atas tu, diorang stay lagi continue buat ni ulang kaji. Nancy pun pergi toilet. Dia pun pergi toilet. Dia pergi sorang-sorang. Ramai yang nampak dia pergi sorang-sorang. Dan lepas tu tak lama pun diorang pun balik lah. Bila dia balik ke bilik, dia tengok ada aku dekat bilik. Dan dia pun terus pengsan. Rupa-rupanya
ada makhluk yang temankan dia menyerupai aku ke toilet. Dan bila dia nampak aku tengah tertidur pulas dekat katil, itulah yang menyebabkan dia pingsan. Alamak, kesian Nancy. Aku pun tak tahu apakah semua ni. Okay guys, untuk nak berkongsi cerita seram, bolehlah emailkan ke email yang tertera. So ada masa saya akan kongsikan ya. Untuk yang sudi kongsikan cerita-cerita seram secara sukarela tu sangat dialu-alukan. Thank you guys, sudah selalu support saya. Untuk yang belum subscribe tu boleh subscribe, dan kalau rajin tu kliklah butang like. Thank you guys, see you.